Dan demikianlah pula kami menurunkan Al-Quran itu sebagai ayat-ayat keterangan yang jelas nyata. Dan sesungguhnya Allah memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya. Surah Al-Hajj ayat 16. Nama saya Gladys Lim Lim Lim. Nurul tu nama panggilan. So umur saya 23 tahun, berasal dari Melaka. Saya berbangsa Cina. Saya melafazkan syahadah pada tarikh 14 September 2014. So saya anak keempat daripada 5 adik-beradik. Kalau nak kira officially tu, sebenarnya saya sendiri pun tak perasan, tapi sebenarnya saya sejak kecil lagi dari kindergarten tabika lagi sebab rumah saya dekat dengan tabika kemas. So parents saya dia sebab prefer dekat kan, senang, so dia memang hantar ke tabika kemas. So dari tabika kemas tu saya dah belajar asas-asas, so macam alif bata, so, solat, ambil wuduk, doa makan, semua yang basic lah. So time tu just belajar lah, belajar untuk niat belajar je. So lama-lama bila dah masuk sekolah rendah, sekolah menengah, ramai kawan Islam. Tak ada belajar apa-apa, just saya macam suka tanya lah, macam suka tanya kat kawan-kawan kenapa diorang, sebab kan bila diorang pergi kelas agama Islam, saya pergi kelas moral. So biasa suka tanya kawan-kawan, okey kenapa diorang kena puasa, semua benda tu kan, sebab banyak isu kan bila sekolah, kat sekolah diorang diwajibkan pakai tudung. So bila saya masuk universiti tu, ramai kawan-kawan Muslim. So memang dalam bilik macam masuk duduk kat asrama. Satu bilik tu saya seorang je yang non-Muslim. So bila tengok macam dah memang dari day to night memang duduk sekali dengan diorang, so memang tengok cara hidup diorang pun lain semua. So macam berminat nak tahu sebenarnya kenapa semua kan. So lama-lama secara tak sedar tu macam memang saya belajar pasal Islam ni. Asalnya diorang tak tahu, tapi bila lama-lama saya selalu share, macam saya nampak post-post dekat Facebook kan, macam pasal agama Islam, saya share, macam saya rasa macam bermakna, and then bila kita share kita boleh track balik apa yang kita boleh dah baca kan. So saya share dekat Facebook, and then that time baru family macam start tahu dia ni kenapa macam tu kan. So time tu memang diorang punya reaction agak negatif lah. Diorang terus call, ayah saya terus call kenapa buat semua benda macam tu, sebab dia pun dapat tahu dari uncle-uncle semua. So dia macam malu anak dia macam tu. So uncle-uncle persoalkan kenapa anak dia macam anak you ni macam ni kan. So dia malu, dia marah masa tu dia cakap. Lepas tu saya pun explain lah, saya cakap saya tengah belajar pasal agama ni semua, tapi dia tak bagilah. Dia cakap kalau saya terus nak buat benda macam ni lagi, dia takkan mengaku saya as anak. Dia cakap macam tu. Masa keluarga menentang tu, saya pun struggle jugalah. Saya tak terus ke Hidayah Center semua. Saya macam ada on off struggle time dia.
dengan kawan saya belajar, sebab memang kawan-kawan Muslim ramai. So bila saya belajar tu just setakat belajar tanya kawan-kawan. Lepas tu saya ada dapat buku-buku dari kawan. One thing, saya sebab ada kawan yang recommend beli Al-Quran, baca terjemahan dia. So saya buat macam tu lah, saya baca terjemahan. Time tu belum, dia macam fasa belajar lagi, but secara rahsia lah sebab family dah memang terang-terang menentang. And time tu ada juga terdetik macam nak masuk Islam dulu without family tahu. Macam tu lah. Masa tu umur belum sampai 21 tahun lagi. So saya pun macam belajar sendiri dulu. One day macam tiba-tiba search kan macam mana, selalu search Google macam mana pasal Islam ni semua. Lepas tu terdetik nak search prosedur masuk Islam. So masa tu memang Google first kali keluar Hidayah Center. One day tu tiba-tiba teringin nak pergi lah. Lepas tu baru contact balik sebab ada kawan. Masa tu ada seorang kawan tu dia kata jom pergi kan. So bila ada kawan macam berani sikit, so pergi Hidayah Center tu. Kat universiti ni, saya belajar Islam dengan seorang kawan ni. Dia bangsa Cina juga, dia berasal dari Sarawak. So bila dia seorang yang berani lah, dia berani, dia even though dia soft tapi dia jenis yang dia rasa dia nak buat, dia akan buat. So dia macam dia keluar pun kadang-kadang dia try pakai tudung. One day dia ajak Nurul, dia cakap jom pergi Hidayah Center ni. Lepas tu balik dari kelas tu dia cakap kat Nurul, jomlah kita syahadah. Dia cakap macam tu. Macam mana kalau one day kalau kita keluar kita accident macam tu, tak sempat nak syahadah. Dia tanya Nurul macam tu. So bila ada kawan sekali, so Nurul jadi berani lah. Macam courage tu dari dia lah. Memang dia yang bagi keberanian tu. So sebab ada dia lah juga bagi keberanian tu. Masa lafaz syahadah tu, kami lafaz sekali lah berdua. Saya dulu, dia seminit selepas lah. Around seminit lah. Actually before, even though dah decide nak syahadah tu, tapi before lafaz tu still dalam hati still takut lagi. Dia macam betul ke tak apa saya nak buat ni, betul ke macam mana life lepas ni. Dalam hati macam takut lah macam. Tapi right after dah lafaz syahadah tu, hati rasa macam tenang. Rasa macam ya Allah, dah akhirnya finally dah berani juga buat choose this step. And then time tu tak tahu macam mana, terus fikir okay, lepas ni apa-apa yang berlaku ni kita redah je. Macam okay, pasti boleh go through juga macam tu. Two weeks after syahadah tu, sebab dia yang cakap kan macam mana kalau kita accident tak sempat nak syahadah. So 2 weeks after syahadah tu dia betul-betul accident. So dia even dah lama kan, rasa lagi apa-apa yang dia cakap semua. So tapi semua orang cakap okey, alhamdulillah lah sempat juga syahadah. Cakap sebab memang dia yang cakap ayat macam tu kan. Dia cakap macam mana kalau kita accident semua. So sedih lah, Nurul rasa sedih sebab Nurul pun ada keberanian sebab dia. So Nurul pun dalam hati dah set dah okay, lepas ni ada kawan yang go through sama-sama. So macam rasa kuat. So bila dia accident tu lemah lah, rasa macam ya Allah kenapa macam ni kan. Tapi itulah, semua cakap alhamdulillah dia baru je masuk Islam. Lepas tu dia InsyaAllah lah dia kata dia ke syurga juga.
So start dari situ memang dah tahulah after this life kena go through macam mana. Cabaran paling besar family lah, sebab after few months, sebab masa Nurul rahsiakan, Nurul selalu kalau balik rumah, masa tu Nurul dah keluar dari Universiti UPNM, masuk universiti yang sekarang UCSI. So bila balik rumah je, after Nurul masuk Islam, Nurul terus bertudung. Bila balik rumah, Nurul naik bas balik rumah, Nurul kena tukar tudung, buka tudung dekat stesen bas tu. Tapi before that kena make sure solat semua dulu. So macam quite tough lah life macam tu. Kita macam memang rasa lah susah dia, kenapa nak macam sorok-sorok semua kan. Balik rumah especially waktu subuh, waktu maghrib memang susah sebab masa pendek kan. Lepas tu waktu subuh mak dah bangun awal. So bila mak dah bangun awal, dia akan tengok dekat bilik kita orang tidur ke apa ke kan. So very tough lah dia. Macam takut kalau nak solat, takut tiba-tiba dia masuk ke macam mana. Kalau kunci pintu pun dia akan ketuk. So memang susah. Waktu maghrib pula memang waktu family saya memang biasa makan pukul 7 sampai pukul 8 tu. So waktu nak maghrib tu pula kena dinner sekali. So selalu kena tinggal solat, and then masa tu balik dari rumah, balik universiti kena kodok balik semua solat yang tertinggal. Memang waktu tu rasa macam ya Allah susah. Lagipun kita macam baru je belajar solat, sekali pula kena kodok banyak, rasa macam ya Allah. Masa family tahu sebenarnya, masa tu sebab saya dah lama macam tu, go through life macam tu, rasa bersalah lah sebab tipu mak ayah kan. Memang rasa bersalah, even though orang kata tak apa tu sebab darurat macam tu, tapi still rasa tak sedap hati. So one day tu saya pun tak tahu macam mana saya boleh dapat kekuatan tu. Saya bagi tahu abang saya abang dulu lah, sebab fikir siblings kan, adik-beradik, so maybe dia boleh senang sikit. Tapi bila tanya abang, first tanya abang apa pandangan dia terhadap Islam, dia terus cakap, oh Islam ni bukan untuk orang Cina, dia cakap macam tu. So bila dia cakap macam tu, Nurul macam even though macam takut-takut, tapi terus bagi tahu dia, cakap actually Nurul dah masuk Islam bila cakap kat dia. Dia terkejut. Dia cakap kat Nurul, lepas ni jangan kontak je lah. Dia cakap Nurul bukan lagi adik dia. Dia cakap apa-apa kontak ayah terus, kontak mak ayah terus. Tapi masa tu Nurul tak tahu lagi dia bagi tahu ke tak kat mak ayah. Tapi before that Nurul dah ready lah. Macam kalau bagi tahu abang ni, after that memang kena bagi tahu kat mak ayah, sebab Nurul boleh sense lah dia akan bagi tahu. The next day tu, masa bagi tahu abang tu, the next day tu memang nak balik Melaka dah. And tapi time tu Nurul tak tahulah actually dia dah bagi tahu mak ayah ke belum. So dalam hati, oh maybe belum, set je macam nak bagi diri sendiri sedap hati, set rasa belum bagi tahu ni. So memang dalam hati, ya Allah, macam mana kan nak balik tu. Tapi still buat macam biasa, sampai stesen bas Nurul buka tudung, lepas tu baru call mak, lepas tu baru naik kereta je. Masa tu mak je ambil, ayah kerja, mak ambil, dia terus tanya, abang cakap macam ni, cakap Nurul masuk Islam macam ni, betul ke? Dia tanya macam tu. Nurul tak deny lah. Nurul terus memang kena admit lah. Nurul terus cakap betul. Dia marah. Ayah pula balik dari kerja, memang marah jugalah. Lagi teruk lah marah dia siap naik tangan lagi lah. Dia naik tangan.
Lepas tu time tu mak punya reaction, dia nak kurung Nurul kat rumah. So in the end Nurul keluar rumah, Nurul jalan sampai stesen bas tu, balik rumah sendirilah, balik KL sendiri. So start dari situ memang dah tahulah after this life kena go through macam mana. Masa Nurul kena halau tu, Nurul fikir memang okey, kena balik asrama je lah. Sebab tu je tempat Nurul ada, balik asrama. Tapi kat asrama adalah kawan-kawan kan, so diorang semua tahu, bagi support lah, diorang bagi support. Nurul pun the only place yang Nurul boleh rasa macam Nurul boleh minta tolong, Hidayah Center. Nurul selalulah kontak kakak, macam tanya okey apa yang dah jadi kat rumah, anything ke, ada update, boleh update Nurul lah. Sebab kakak Nurul still lagi kontak dengan Nurul. Dia the only one lah yang kontak dengan Nurul. Adik Nurul, abang semua memang terus terputus kontak lah. Kakak lah selalu update Nurul. Lepas tu Nurul pun selalu cerita kat dia apa yang Nurul buat semua. And Nurul dapat tahu dari kakak yang mak selalu juga tanya kakak macam mana Nurul sekarang. So bila Nurul dapat tahu yang rupanya mak still updated lah pasal perkembangan Nurul, apa Nurul buat macam mana semua. So Nurul rasa macam happy lah, saya seronok sebenarnya. Rupanya mak still care kan. Dalam hati insyaAllah akan terbuka hati mak satu hari nanti terima balik Nurul. Masa kakak dia balik uni, UPNM dari Melaka, pernah sekali mak hantar. And then mak akak ajak nak jumpa, bagi dua orang berjumpa, saya dengan mak jumpa. Tapi dah sampai kat depan uni, depan asrama tu, mak tak bagi, mak tak nak sebab dia tengok saya pakai tudung. Saya pakai tudung, dia tak bagi naik kereta dia. Dia terus balik macam tu je. So masa tu agak sedih lah. So bila mak dah terima, adik dah duduk dengan Nurul, mak pula dia selalu macam once in a while dia datang tengok, datang duduk sekali. So bila lama-lama dia boleh terima tu, dia siap, macam dia datang tu dari Perak kan, dia sekarang duduk kat Perak. Dia siap belikan tudung. Lepas tu awal-awal macam yelah kita susah sikit nak bangun subuh sebab tak biasa. Dia pula kejut subuh, kena solat subuh kan, cepat-cepat bangun, yang dia kejut. Sebab dia pun memang biasa bangun awal. So dia tahu kita punya rutin kena solat waktu subuh. And then dia siap bagi opinion, okey kalau baju ni padan dengan tudung apa, okey macam tu. And then in terms of makanan pun, sometimes kalau dia nak masak kan, dia akan tanya kita, okey ni boleh ke, tu boleh ke. So bila slow macam perkembangan macam tu, kita rasa macam seronok lah bila mak kita boleh berubah. Macam dia punya cara, dia boleh berubah ikut kita. Before masuk Islam, dulu saya tak faham kenapa orang lain senang je hidup diorang, tapi kita ni pula susah. Kenapa lain? Kenapa macam tak adil lah, kenapa macam ni, kenapa macam tu, sampai kita rasa nak give up. Actually after Nurul Syahadah, life sebagai seorang Islam tu memang
iman tu turun naik lah. Macam ada time-time yang kita memang rasa macam okay, memang ni don't worry, apa-apa yang berlaku kita ada backup kat belakang Allah kita kan. Allah ada. So time-time yang iman turun pula, kita akan struggle diri sendiri, psikologi sendiri bila kita tengok kawan-kawan. Sebab ada kawan-kawan yang non-Muslim juga kan. Sometimes persoalkan diri sendiri jugalah. Macam betul ke apa yang aku buat ni? Macam time-time alone. So time-time alone tu memang time-time yang paling susah lah. Nurul memang rasa macam sebab life before Nurul masuk Islam pun ada banyak tough time. Banyak yang tough time. So bila dah masuk Islam ni, Nurul rasa macam memang Allah macam memang bagi satu support kat Nurul. Islam ni macam kalau Nurul ikut cara Islam hidup ni, memang Nurul boleh go through semua ni. Nurul macam faham kenapa tough time tu wujud untuk Nurul. Macam time-time fasa-fasa yang susah tu Nurul go through untuk apa. Before masuk Islam, Nurul macam tak faham kenapa orang lain senang je hidup diorang, tapi kita ni pula susah. Kenapa lain? Kenapa macam tak adil lah. Kenapa macam ni, kenapa macam tu, sampai kita rasa nak give up. But after masuk Islam, Nurul faham kenapa. So Nurul yakin lah Allah memang dah aturkan semua ni cantik untuk Nurul. Antara doa-doa Nurul sebab family Nurul pun non-Muslim kan. Nurul, one thing Nurul memang sentiasa minta Allah kuatkan hati sebab memang susah nak go through semua kan. Sometimes kita tak ingat. Sebenarnya kita pilih ni sebab apa, tapi Nurul minta Allah macam okay, kuatkan hati. Lagi satu, Nurul memang minta sebab family just Nurul dengan kakak je yang Islam. So Nurul harap hidayah diberi kepada family Nurul, kawan-kawan Nurul, bila kawan-kawan non-Muslim semua kan, semua harap diberi hidayah. Ayah Nurul sampai sekarang dia tak boleh terima sebab ada sejarah dia. Family Nurul yang Chinese masa zaman dulu-dulu konflik dengan Melayu kan, ada zaman darurat dulu kan. So dia memang ada salah faham lah terhadap agama Islam. Dia rasa Islam dengan Melayu ni sama. Tapi ayah Nurul pernah cuba nak explain kat dia, cakap tak sama sebenarnya, but susah lah actually, dia nak ubah perception dia. So Nurul harap sangat dia boleh tahu yang even Nurul dah masuk Islam ni, Nurul still lagi Gladys yang dulu, still lagi anak dia yang dulu, tak berubah pun, still bangsa still Cina, bukan Melayu. So macam orang macam cakap okay masuk Islam ni masuk Melayu, Nurul harap dia faham yang actually Nurul ni still lagi Cina. Bukannya lepas Nurul dah masuk Islam, Nurul tak boleh jumpa dia, tak boleh hidup dengan dia, semua actually boleh je. Just slow-slow lah harap dia boleh faham.